Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada puan dan rakan-rakan semua. Jadi pada pagi ini kami akan membentangkan satu topik yang telah diberikan kepada kami, iaitu teori kedatangan Islam di tanah Melayu. Jadi pada hari ini kita orang akan membentangkan 3 topik utama. Yang pertama, isi yang dikandungkan dalam slide kami pada hari ini, iaitu berkenaan tentang agama Islam, iaitu penceritaan serba sedikit secara terperinci tetapi ringkas tentang agama Islam. Dan yang kedua tentang konsep Melayu. Dan yang ketiga iaitu topik utama kita pada hari ini, teori kedatangan Islam di tanah Melayu. Pertama, kita akan membentangkan tentang pengenalan agama Islam. Apa itu agama Islam? Saya tadi lah. Okey, yang pertama kita akan lihat kepada apa itu agama. Siapa tahu agama ini berasal daripada bahasa apa? Arab. Ya. Kurang tepat. Jadi ia berasal daripada bahasa Sanskrit. Agama, perkataan agama berasal daripada bahasa Sanskrit. Jadi secara etimologinya, apa maksud etimologinya itu? Secara pecahan bagi bahasa dia. Kalau kita kaji ilmu daripada segi perkataan dia, so secara etimologinya dia terbahagi pada 2 suku kata, iaitu A, bukan A, dia A dan gamma. Bila digabungkan, maksud dia adalah tidak kacau. Maksud apa yang tidak kacau tu? Adalah tenang. Macam agama ni satu tempat kita menenangkan diri, yang kita menyerahkan diri kepada Yang Esa. Okey, jadi bahasa menurut Muhammad Fauzi Haji Awang tahun 1964, dia mengatakan bahawa kepercayaan agama ini berkenaan dengan kepercayaan tentang kuasa gaib yang mengatasi segala kuasa di bumi. Sebab apa? Setiap agama yang ada di Malaysia, kita percayakan tentang sesuatu benda, sesuatu kuasa. Betul tak? Betul. Okey. Jadi kita bergerak kepada Islam. Agama Islam. So Islam ini berasal dari perkataan Arab. So berasal dari perkataan Arab yang bermaksud aslama. Aslama. Apa yang diartikan dengan aslama ini? Ada 3. Dia bukan asrama tapi aslama. So dia ada 3. Menyerah, Asrama ya. mematuhi dan menerima ikatan. So menyerah, iaitu kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Lepas tu kita mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan oleh Tuhan, mematuhi peraturan. Dan yang ketiga, menerima ikatan. Menerima ikatan, kita ikat dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh agama itu sendiri, iaitu agama Islam. Jadi secara umum dia bermaksud menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara total, secara seluruh kita dah serahkan diri, segala apa yang ada dalam diri kita serahkan. Maknanya kalau segala kelemahan kita, kebaikan kita serah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi faham? Alhamdulillah. Jadi untuk seterusnya kita akan berdiskusi mengenai konsep alam Melayu, sebab tajuk pembentangan ini adalah teori kedatangan Islam ke tanah Melayu. So kita kena tahulah alam Melayu tu apa, dekat mana. Jadi okey. So kat sini adalah peta alam Melayu. So berdasarkan pada peta ini, saya akan terangkan macam mana alam Melayu ni boleh jadi satu pelabuhan yang paling terkenal pada waktu dulu. Okey, secara umumnya kita tahu laluan perdagangan ni, kalau siapa masih ingat laluan sutera. Laluan sutera ni adalah laluan yang pedagang tu akan melalui kawasan di ais ni. So secara umum lah, bagi pedagang tu ada 2 jalan. Itu jalan yang biru ni dengan jalan yang merah ni. So kalau pedagang tu menggunakan jalan merah, maksudnya mereka akan menghadapi dia lebih banyak cabaran. Sebab satu dia lalu dekat kawasan yang
beriklim ekstrim. Maksudnya pedagang tu kena prepare untuk menghadapi cuaca ekstrim. Jadi instead of diorang guna laluan ni, diorang akan guna laluan ni lah. So laluan biru ni dia akan sampai dekat kawasan alam Melayu. So sebab itulah laluan untuk ke alam Melayu ni antara laluan yang paling famous bagi para pedagang pada waktu dulu. Sebab utamanya ialah diorang nak mengelak laluan yang bila mana diorang kena hadapi cuaca ekstrim tersebut. So semua faham kan macam mana alam Melayu tu penting. Okay. So ni adalah uraian-uraian dia. So alam Melayu ni adalah satu rantai politik yang ekonomi dan strategik. Maksudnya ia adalah satu kawasan yang famous lah untuk para pedagang. Melalui di alam Melayu ni, komunikasi perdagangan antarabangsa akan berlaku dengan lebih cekap berbanding dengan laluan setera. Sebab lebih ramai pedagang yang lalu di kawasan tersebut. Tafsiran mengenai konsep alam Melayu ni berbeza mengikut sarjana. Contoh ni Dr. Burhanuddin Al-Ilmi bila mengatakan bahawa alam Melayu ni merangkumi seluruh gugusan Kepulauan Melayu, termasuk Tanah Melayu, Indonesia, Filipina adalah daerah Melayu. So, biar balik kepada kita ni. Maksudnya menurut Dr. Burhanuddin Al-Ilmi ni, kawasan alam Melayu ni merangkumi semua ni. Filipina ni, dia satu rantai yang besar ni. Bukannya berfokus kepada Tanah Melayu saja. Jadi sebelum kita teruskan kepada topik utama kita, iaitu teori kedatangan Islam Tanah Melayu, kita akan lihat sedikit kebisan video yang telah kami sediakan untuk para pelihat, rakan-rakan sekalian. Mari kita lihat. Sama ni, kita dengar bunyi pula. Teori kedatangan Islam di Tanah Melayu. Betul-betul. Tapi ada tiga. Ada yang cakap dari Arab, ada dari Cina, ada daripada India. Makan jalan kat skrin. Hello mate, kau boleh bilang aku mate, kalau sebagai pakar sejarah, aku minta tolong pasal teori kedatangan Islam Tanah Melayu. Berasa? Alright, thanks. Jadi kita teruskan dengan teori kedatangan Islam di Tanah Melayu. Kalau kita lihat tadi kita ada tiga teori, iaitu Islam di Tanah Melayu datangnya daripada Arab yang pertama, yang kedua datang daripada India, dan yang ketiga datang daripada Cina.
Jadi pada hari ini kita akan tengok yang mana lebih kukuh, yang datang ke tanah Melayu. Jadi kita pergi slide seterusnya. Jadi sebagai permulaan, antara ketiga-tiga teori ni, teori Islam daripada Arab adalah teori yang paling dominan. Maksudnya teori yang mendapat paling banyak sokongan daripada ahli sejarawan. Antara penyokong-penyokong kuat daripada teori Islam datang daripada Arab ni adalah Syed Muhammad Naqib Al-Attas dan Profesor Dr. Hamka. So dengan sokongan ramai ahli sejarawan lah, teori ini dia didukung sebagai teori yang paling dominan. Jadi ada sebab kenapa Profesor Muhammad Naqib Al-Attas menjadikan teori ni, mendakwa bahawa Islam ni datang daripada Arab. Satunya adalah menurut beliau, orang Arab ni merupakan perintis kepada penyebaran agama Islam di Nusantara sebelum kedatangan mubalik-mubalik India lagi. Maksudnya orang Arab ni lah yang memulakan gerakan untuk penyebaran Islam di Nusantara ni. Maksudnya apa-apa berkaitan dengan Islam dimulakan oleh orang Arab sendiri. Kebanyakan ajaran Islam yang kita tahu di Nusantara ni dia dipengaruhi oleh ajaran dari tanah Arab. Macam kita tahu ada certain contoh zikir tersebut mula-mula diamalkan oleh ulama daripada tanah Arab. Lepas tu ada banyak lagi lah amalan-amalan lain yang banyaknya kita boleh lihat dia berasal daripada ulama dari tanah Arab. Lepas tu kan Profesor Muhammad Naqib Al-Attas kata orang Arab ni merupakan perintis kepada penyebaran agama Islam. Jadi tujuan orang Arab datang ke Nusantara ni sebenarnya adalah untuk aktiviti perdagangan. Dalam proses perdagangan tersebut ada 3 peringkat yang berbeza sewaktu persinggahan mereka ke Nusantara ni. Yang pertama adalah persinggahan, yang kedua pertapakan, dan juga yang ketiga penyebaran secara meluas. Persinggahan ni maksudnya ialah mereka singgah dulu di pelabuhan. Yang kedua mereka bertapak, mereka akan mula membina komuniti mereka sendiri di Nusantara tersebut. Macam kita tahu ada contohlah di China, kita tahu ada komuniti Muslim di Canton. So macam itulah benda sama berlaku untuk orang Arab di Nusantara. Jadi hubungan perdagangan orang Arab dengan Nusantara ni merangkumi banyak produk-produk. Contohnya rempah ratus, ada juga tembika dan faktor-faktor dalaman seperti kesusasteraan di Nusantara juga dipengaruhi oleh Arab. Maksud dekat sini adalah bukti-bukti lain yang kita tahu Islam ni datang daripada tanah Arab. Contohnya seperti kesusasteraan. Hasil kesusasteraan di Nusantara ni banyaknya dipengaruhi oleh tanah Arab. Lepas tu kita ada juga macam saudara kita Hakim beritahu semalam pasal Hikayat Pasai, Hikayat Merah Mahkamasa. Itu adalah contoh karya sastra yang dipengaruhi oleh Arab. Tapi karya tersebut dibuat di Nusantara. Jadi seterusnya kita bergerak pada teori kedatangan Islam yang ramai kebanyakan sejarawan kata, tapi tak kebanyakan pun, sedikit sejarawan kata Islam di tanah Melayu ini datangnya dari negara India. Adakah benar? Mari kita lihat. Jadi Islam dari negara India ni dia kurang popular berbanding teori kedatangan Islam dari Arab. Kalau kita tengok tadi banyak yang sokong dari Arab kan? Betul. Tapi kali ini yang India ni kurang popular and kurang sejarawan yang sokong. Dan seterusnya, wujud bukti-bukti unsur Islam dalam kehidupan seharian. Contohnya batu nisan. Tapi batu nisan tu kita akan tengok secara detail lagi lepas. Terus.
Jadi untuk yang dari India ni, dapat lihat dia mempunyai kelemahan-kelemahan tersendiri yang menyebabkan teori ini kurang dipercayai. Kenapa dia ada kelemahan sendiri? Contoh kelemahannya adalah sejarawan itu dia mempunyai perbezaan pendapat. Ada yang menyokong tapi hanya satu dulu, tak semua yang menyokong. Faham? Maknanya ada yang bercanggah, ada yang bercanggah. Yang bercanggah nanti kita akan tengok lebih dulu. Nampak ni And then yang kedua, sumber berbentuk yang berkaitan adalah batu nisan para mubalik dan perintah kerajaan Islam. Dia banyak pada batu nisan. Dia bercanggah ni banyak pasal batu nisan tu. Tapi dia orang yakin yang batu nisan tu yang ada dekat ni berasal dari India. Macam tu. Itu saya ringkaslah. Dan yang ketiga, dibuktikan melalui catatan beberapa pengembara seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta. Dan yang keempat, orang yang bertanggungjawab menyebabkan Islam adalah mubalik dari India. Itu saya ringkaslah. Jadi kita akan lihat secara detail apa yang berkaitan dengan batu nisan tersebut. Okey. Jadi yang pertama, kita ada seorang sejarawan iaitu Van Ronkel. Van Ronkel ni dia kata apa? Dia kata Islam ni kalau ikutkan sejarawan, di banyak percanggahan sejarawan pun dia tak dapat pastikan Islam yang datang ke tanah Melayu dari India ni berasal daripada belah mana. India belah mana, dia orang tak tahu. Tapi sebab apa? Ada perbezaan pendapat daripada setiap sejarawan. Contohlah kita tengok daripada Van Ronkel. Van Ronkel ni dia kata Islam yang datang di tanah Melayu ini berasal daripada India Selatan. Tahu tak India Selatan tu belah mana? India Selatan ni dia berdekatan dengan kawasan Chennai kalau sekarang. Chennai dengan Mangaluru. Dia berdekatan. Jadi ada contoh negara yang dalam negeri yang dalam India Selatan ni, Andhra Pradesh, Karnataka dengan Tamil Nadu. Itulah contoh dia. Itu sedikitlah info tambahan. Jadi itu yang apa yang Van Ronkel kata. Tapi kita bergerak kepada SQ Fatimi lah. Dia kata lain. Nampak tak? No. Dia sangkal apa yang Van Ronkel cakap. Kaya. Dia sangkal. Dia kata apa? Dia kata India yang datang ke tanah Melayu ni adalah berasal dari Bengal. Bengal. Yang Van Ronkel cakap daripada India Selatan, tapi SQ Fatimi cakap daripada Bengal. Sebab apa? Menurut kajian dia mengatakan bahawa batu nisan dekat Pasai sama dengan batu nisan dekat Bengal. Tahu tak? Batu nisan dekat Pasai itu merupakan, siapa tahu Pasai tu? Tak tahu Pasai itu merupakan sebuah kerajaan yang pertama, kerajaan Islam yang pertama di Nusantara. Jadi kerajaan Islam pertama. Jadi dia kata batu nisan dekat Pasai itu sama dengan batu nisan dekat Bengal. Tapi JP Mukwit dan Art Aiken dia sangkal lagi. Dia sangkal apa yang SQ Fatimi ni cakap. Dia kata batu nisan dekat Pasai dengan batu nisan dekat Pasai iaitu utara Sumatera dan batu nisan dekat Gresik, Jawa Timur sama dengan batu nisan dekat Kambi Gujarat. Terima kasih. Kambi Gujarat. Kembi. Bukan kambing ni. Kembi. Jadi nampak tak perbezaan? Itu baru 3 perbezaan sejarawan. Kita bergerak kepada yang seterusnya adalah J.E. Morrison. Jadi J.E. Morrison ni cakap, disangkal lagi apa yang J.P. Mukwet dia cakap. Dia cakap samudera Islam dahulu sebelum Gujarat dan daerah-daerah lain. Maknanya samudera ni adalah Pasai lah. Faham tak? Samudera tu adalah Pasai. Dia nama penuh dia Samudera Pasai. Jadi dia kata samudera Islam dahulu sebelum Gujarat dan daerah-daerah lain. Kalau kita tengok JP Mukwet ni, dia cakap batu nisan tu dekat Pasai sama dengan Gujarat. Tapi berdasarkan kajian Morrison ni, kalau samudera Islam dulu, tak mungkin batu nisan yang dekat Gujarat tu sampai dekat Pasai. Betul? Faham? Okey. Jadi seterusnya kita bergerak pada Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ni dia mempunyai pendapat yang lain. Dia kata
Raja Samudera agama Islam dan mengikut mazhab Syafi'i. Betul lah. Raja Samudera agama Islam dan mengikut mazhab Syafi'i. Kalau kat J.E. Morrison ni tambahan dia cakap pada masa tu Gujarat ni mengikut mazhab Hanafi and Pasai ni mengikut mazhab Syafi'i. Pasai kan belah Nusantara kan. Jadi Nusantara mengikut mazhab Syafi'i dan Gujarat ni mengikut mazhab Hanafi. Jadi dia perbezaan mazhab. Kalau katakan dia daripada Gujarat sampai ke Pasai, mungkin mazhab tu akan sama. Tapi dia perbezaan mazhab. Dia tak mungkin daripada Gujarat tu datang ke Pasai. Ini kita bergerak yang terakhir. Belum yang terakhir, ada satu lagi. Arnold cakap Islam dibawa ke Nusantara dari Coromandel dan Malabar. Jadi dia sokong apa yang Ibnu Battuta cakap. Dia kata Islam dibawa ke Nusantara dari Coromandel dan Malabar. Coromandel dan Malabar ni dia berasal dari India juga. Faham? Dia sokong, tapi nampak yang sokongnya ada beberapa je. Tapi banyak perbezaan dan pencanggahan pendapat. Jadi ada satu lagi berdasarkan Said Naqib Al-Atas. Said Naqib Al-Atas dia kata berdasarkan pendapat beliau mengatakan bahawa yang batu nisan ni bukanlah satu kayu hukum kepada sesebuah keislaman di tanah Melayu yang berasal daripada India. Sebab apa? India kalau kita dapat lihat, India berada dalam satu peta yang sama dengan Malaysia, iaitu di Asia Tenggara. Jadi dia berdekatan dengan tanah Melayu. Hanya berdasarkan apa yang Said Naqib Al-Atas dia kata, batu nisan tu boleh ditempah saja. Bukan menunjukkan yang batu nisan tu datang ke tanah Melayu, Islam pun datang ke tanah Melayu. Maknanya benda tu boleh ditempah. Berdasarkan kajian, kalau kita tengok pun benda tu pun tak sama, tak selalu. Okey. Jadi itu je, cuba sedikit. Jadi untuk yang terakhir, berkenaan dengan teori Islam daripada Cina. Umum untuk mengetahui juga teori Islam datang daripada Cina ni merupakan juga salah satu teori yang kurang dominan jika dibandingkan dengan teori-teori seperti daripada India dan juga daripada Arab. Penyokong untuk teori ini adalah sejarawan Profesor S.Q. Fatimi. So Profesor S.Q. Fatimi ni dia ada dua lah teori. Dia sokong dua. Maksudnya Islam tu boleh jadi datang daripada Cina dan juga boleh jadi datang daripada India. Okey. So dalam sejarah macam mana para sejarawan ni boleh kata Islam ni datang daripada Cina adalah disebabkan oleh peristiwa penghijrahan beramai-ramai orang Islam dari Canton. Penghijrahan beramai-ramai orang Islam dari Canton ni adalah disebabkan oleh berlakunya pemberontakan antara kaum tani di Canton dengan pedagang-pedagang Arab di Canton tersebutlah. Jadi sejarah macam mana pemberontakan itu boleh berlaku adalah kerana masa itu tanggapan penduduk bahawa kedudukan ekonomi masyarakat Arab Islam yang kukuh. Kan pedagang-pedagang Islam yang berada di Canton tu, mereka menjalankan kegiatan perdagangan, mereka berniaga dan ada tanggapan bahawa kalau kegiatan mereka dikukuh, maksudnya kegiatan mereka stabil, maka benda itu boleh mengancam kepentingan orang kaum tani di sini itu sendiri. Jadi orang kata mereka takut sebelum benda itu berlaku, mereka usir awal-awal pedagang-pedagang Arab daripada Canton. Jadi disebabkan oleh perpindahan tersebutlah, maka orang pedagang-pedagang Arab, pedagang-pedagang Islam lah di Canton tu berpindah. Perpindahan mereka ni bukan berfokus kepada satu tempat je, tetapi dia meliputi kawasan pantai timur Sumatera, kawasan pantai timur Tanah Melayu. Contohnya di Pahang. Lepas tu ada juga mereka berpindah ke kawasan Champa. Contohnya antara bukti yang mengatakan bahawa mereka berpindah ni adalah penemuan beberapa batu nisan di kawasan penghijrahan orang Islam dari Canton. Antara batu nisan yang terkenal dalam teori ini adalah batu nisan milik
seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Qadir Ibn Husain Shah Alam, di mana batu nisan beliau ditemui di Kedah. Itu salah satu kawasan yang dikatakan adanya pendatang daripada Canton. Teori ini dikemukakan oleh Profesor S.Q. Habibie dalam bukunya Islam Comes to Malaysia. So, dalam bukunya ada teori-teori berkenaan dengan macam mana Islam ni boleh datang ke tanah Melayu. Antara bukti lain lah yang mengatakan bahawa Islam ni datang daripada China. Selain daripada batu nisan, kita ada juga batu bersurat. Contohnya batu bersurat di Kuala Berang. Maksudnya Kuala Berang tu antara kawasan yang menjadi tempat perpindahan untuk pendatang daripada Canton lah. Jadi dengan berakhirnya pembentangan saya tadi, maka berakhirlah pembentangan kami pada hari ini. Sekarang saya buka sesi Q&A kepada mana-mana rakan saya yang berminat untuk menanyakan, terutamanya Syuhud. Tadi kan? Sudah dah. Nanti kan, nanti. Mungkin saya nak tanya, untuk teori kedatangan Islam dari China, adakah ianya merupakan satu teori yang kurang dominan sebab kepercayaan yang nampak di ahli sejarawan? Cina. Kalau tadi kan kata merupakan antara teori yang kurang dominan. Oh, okey. Ada sebabkan sudah pendapat seperti teori dari India? Yang menjadi sebab kenapa teori Islam datang daripada China ni menjadi kurang